Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustaz sekalian? Ustaz harap anak-anak murid Ustaz semua dalam keadaan sihat selalu. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini Ustaz akan mengajar kamu tentang satu tajuk dalam bidang Al-Quran, iaitu Surah Al-Qadr. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita membaca surah Al-Qadr, jadi Ustaz nak terangkanlah sedikit secara ringkas apakah itu surah Al-Qadr. Rasa adik-adik semua tahu surah Al-Qadr, cuma adik-adik tak tahu lebih detail, lebih terperinci tentang apakah itu surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini adik-adik merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Kita tahu kan, dalam Al-Quran mengandungi 114 surah kan. Jadi surah Al-Qadr ini berada di tempat yang ke-97 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadr ini juga adik-adik sekalian diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah dan mengandungi 5 ayat. Berapa ayat adik sekalian? 5 ayat. Tak banyak adik, 5 je. Kalau nak hafal pun sekejap je adik. Dan yang terakhir sekali, surah Al-Qadr ini menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Apa dia adik-adik? Menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar adik? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okey adik-adik sekalian, kalau Ustaz nak cerita pasal malam Lailatul Qadar ni adik-adik, panjang ceritanya, tapi tak apa. Jadi cukup kita tahu bahawa surah Al-Qadr menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Okey baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita nak membaca surah Al-Qadr. Jadi sebelum kita baca, Ustaz nak pesan sedikit. Apabila kita hendak membaca Al-Quran, hendaklah membaca dengan tertil. Apa maksud tertil? Membaca secara perlahan dengan menepati hukum-hukum tajwid, menepati makhraj dan sifat-sifat huruf. Di sini Ustaz ada paparkan surah Al-Qadr untuk kita membaca bersama-sama. Okey, cuba dilihat surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Okey, nampak adik-adik? Okey, mari kita baca sama-sama ikut Ustaz dengan tertil, dengan bacaan yang tertil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita meneruskan bacaan kita, sebelum kita melakukan latih tubi dalam bacaan kita, Ustaz nak menerangkan sedikit tentang kesalahan-kesalahan yang kita sering lakukan di dalam ataupun ketika membaca surah Al-Qadr ini. Yang pertama, kesalahan yang paling jelas kelihatan adalah ketika membaca ataupun menyebut kalimah yang berada di hujung ayat bagi setiap ayat-ayat dalam surah Al-Qadr. Kesalahannya adalah tidak membunyikan huruf yang terakhir dalam setiap kalimah yang berada di hujung ayat. Kalau kita tengok, ada 5 kalimah yang berada di hujung ayat dalam setiap ayat-ayat dalam surah Al-Qadr.
Yang pertama adalah kalimah Al-Qadar. Ada orang disebut Al-Qad saja. Al-Qad, Al-Qad. Tapi dia tidak membunyikan huruf ra. Sedangkan huruf ra wujud di hujung ayat. Di hujung ayat ataupun kita panggil di hujung kalimah. Tapi tidak dibunyikan huruf ra tersebut. Begitu juga dengan yang kalimah yang kedua Al-Qadar. Sama juga macam kalimah yang pertama. Tidak dibunyikan juga huruf ra. Okey, seterusnya kalimah yang ketiga ialah kalimah syahrin. Kalau kita tengok dalam ayat yang ketiga, iaitu kalimah syahrin, berada di hujung ayat. Kita juga terlupa membunyikan huruf ra. Sedangkan huruf ra itu ada pada kalimah syahrin tersebut. Contohnya kita membaca Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita sebut syah saja. Kita terlupa membunyikan huruf ra ataupun kita tidak menyebut huruf ra. Tidak membunyikan huruf ra. Sedangkan huruf ra itu ada pada kalimah syahrin itu. Ini adalah satu kesalahan yang besar kerana boleh mengubah maksud sesuatu kalimah dan sesuatu ayat tersebut. Seterusnya ialah kalimah yang keempat, iaitu kalimah amrin. Ini pun kita juga selalu melakukan kesalahan di mana kita meninggalkan bunyi huruf ra berada di hujung kalimah amrin tersebut. Kita selalu baca macam ni. Fiha biizni rabbihim min kulli kita sebut ni. Kita sebut kita tak sebut amr. Dia kena ada bunyi ra sikit. Amr. Sebut adik-adik sekalian, amr. Dengar tak bunyi ra tu? Jangan tinggal bunyi huruf ra tersebut. Yang terakhir adalah kalimah al-fajri. 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 Itu pun kita tertinggal huruf ra juga. Kita tertinggal bunyi huruf ra. Kita sebut macam mana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Itu je kita sebut. Kita sebut fajr. Fajr. Kita tertinggal bunyi huruf ra. Sedangkan huruf ra itu berada di hujung kalimah fajr. Jadi macam mana nak membetulkan bacaan dia? Maka kita kena hadirkan bunyi huruf ra tersebut. Fajr. Sebut fajr. Sebut adik-adik sekalian, fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia kena ada bunyi ra di hujung ayat. Okey adik-adik sekalian, inilah kesalahan yang kita sering lakukan ketika membaca surah Al-Qadar. Ada terdapat 5 tempat ataupun 5 kalimah yang sering kita lakukan ketika menyebutnya. Kita sering meninggalkan huruf ra yang berada di hujung ayat kalimah tersebut. Jadi Ustaz harap ketika membaca surah ini, sila ambil perhatian. Sila ambil perhatian kepada 5 kalimah ini. Hendaklah kita menyebut dengan bacaan yang betul. Hendaklah kita menyebut dengan membunyikan huruf ra di hujung ayat tersebut. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita membaca beberapa potongan-potongan ayat dalam surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar. Okey. Ikut ustaz adik-adik sekalian, mari ikut ustaz baca. Kita baca adik-adik sekalian, marilah sama-sama ikut ustaz kita baca potongan-potongan ayat daripada surah Al-Qadar. Okey. Baik adik-adik sekalian, potongan ayat yang pertama. Inna anzalnahu. Sekali lagi. Inna anzalnahu. Sekali lagi. Inna anzalnahu. Potongan ayat yang kedua. Lailatul Qadri.
Sekali lagi. Lailatul Qadri. Sekali lagi. Lailatul Qadri. Seterusnya adalah, kalimah seterusnya ialah wa ma adraka. Sekali lagi. Wa ma adraka. Sekali lagi. Wa ma adraka. Kalimah seterusnya ialah ma lailatul qadri. Ma lailatul qadri. Sekali lagi. Ma lailatul qadri. Okay, seterusnya ialah kalimah tanazzalul malaikatu. Sekali lagi. Tanazzalul malaikatu. Sekali lagi. Tanazzalul malaikatu. Dan potongan ayat yang terakhir ialah warruhu fiha. Sekali lagi. Warruhu fiha. Sekali lagi. Warruhu fiha. Baik adik-adik sekalian, boleh Ustaz teruskan? Okey. Baik, kita akan meneruskan membaca sekali lagi ayat-ayat dalam surah Al-Qadr. Okey? Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. Okey adik-adik, boleh ikut? Okey. Alhamdulillah adik-adik, kita telah selesai membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Qadr. Ustaz harap adik-adik dapat mengulangi semula membaca surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 ini pada hari-hari yang lain. Ustaz juga berharap adik-adik dapat melazimi diri adik-adik dengan membaca Al-Quran, membasahi lidah adik-adik dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada kita sebagai syafaat di akhirat kelak, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maksudnya, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembaca. Baiklah adik-adik sekalian, sampai sini saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung sesi pembelajaran kita yang seterusnya pada hari yang lain. Ingat, tak tahu, cari jawapan. Dah tahu, sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beramal.